Hari ni anda buka Facebook tak boleh buka, ataupun Facebook tu down. Anda buka WhatsApp down. Anda buka IG pun down juga. TikTok pun down, semua down. Ataupun dia tak keluar, tadi ada down. Tadi ada down. Memang betul-betul down. So kalau semua ni down, apa yang menjadi kerisauan untuk kita sebagai usahawan ataupun seorang seller? Apa you orang akan rasa? Kita tak rasa apa-apa. Sebagai seorang usahawan ataupun orang yang buat bisnes, dia akan buat kita rasa risau. Sebab apa risau? Sebab kita rasa seolah-olah macam, alamak, macam mana aku nak promote ni? Bukan tak pernah berlaku. Pernah berlaku sebelum ni, betul tak? Facebook tiba-tiba down. Apabila Facebook down, mulalah orang akan update status. Ada yang orang kata buat iklan berbayar lah, duit keluar tapi tak ada prospek masuk. Ada macam-macam lagi. Jadi kalau perkara itu berlaku, apa harapan kita nak buat bisnes? Habis ke harapan kita? Tak habis. Okey, kita ada satu lagi orang kata cara ataupun kaedah yang kita boleh gunakan kalau benda tu berlaku, tapi kita harap tak berlaku lah kan? Betul-betul? Okey. Dah boleh tak? Slide show. Bismillah. Okey. Jadi sebab itulah hari ini pada pandangan saya penting untuk kita belajar teknik direct approach. Dekat sini siapa yang buat masa ini menggunakan teknik direct approach ni? Cuba angkat tangan tengok. Ramai juga kan? Yang lain tu? Wah, hebat. Okey. Apa yang dimaksudkan sebagai teknik direct approach? Maksud direct approach ni adalah kita jumpa terus prospek dan ceritakan tentang produk ataupun bisnes kita. Maksudnya kita direct je jumpa kita punya prospek. Itu maksudnya direct approach. Baik, tapi secara jujurlah saya tanya anda di sini, siapa di sini yang rasa kalau nak buat direct approach ni rasa macam macam-macam lah dia punya perasaan? Siapa yang ada perasaan macam tu? Angkat tangan sejujurnya, angkat tinggi-tinggi. Tinggilah tinggi. Alright, alhamdulillah ramai yang rasa macam tu. Betul. Sebab saya pun rasa macam tu juga dulu. Saya pun ada perasaan yang sama. Tapi kenapa kita rasa susah? Kenapa? Apa yang menyebabkan kita rasa susah? Antaranya adalah kan? Dan satu lagi, prospek dah kat depan ni. Belum jumpa prospek lagi, baru nak WhatsApp ni, nak ajak jumpa. Dia punya duk-tak, prospek jauh, bukan depan dia pun. Baru nak WhatsApp dekat prospek nak ajak jumpa, dia punya rasa duk-taknya tu memang sangat-sangat terasa. Terus anxiety pada waktu tu. Dan juga tak tahu cara. Macam mana saya nak buat tapi tak tahu cara macam mana. Satu lagi adalah tak suka. Tak sukalah jumpa-jumpa orang ni, tak suka. Nak online je, tak suka jumpa-jumpa orang. Satu lagi adalah saya introvert. Saya introvert. Satu lagi adalah saya tak dapat convince orang. Macam mana nak convince orang? Tak dapat. Okey, dalam banyak-banyak ni, sebenar-benar je lah kalau pada pendapat saya
punca sebenar kita tak sanggup ataupun rasa berat untuk buat direct approach ni adalah disebabkan oleh takut kena reject. Setuju ke? Setuju. Kalaulah katakan di luar sana orang memang takkan reject kita, jumpa guarantee close, katakanlah suasananya macam tu dalam dunia ni, jumpa je guarantee close, orang takkan reject. Walaupun anda tadi rasa malu, walaupun anda tadi rasa gugup dan sebagainya, anda tak buat. Mestilah nak, betul? Nak bagi tahunya, poinnya adalah kita sebenarnya takut nak buat direct approach ni. Yang sebenar-benarnya adalah kita takut kena reject. Ini yang sebenarnya. Saya bukan cakap orang lain, ini adalah diri saya sendiri juga. Ini pun diri saya sendiri dululah. Sekarang ni no problem. Nak reject silakan. Aku bukan kau yang reject aku yang reject kau. Itu attitude saya sekarang. Saya kalau share pasal Tonwau, kalau orang reject saya sekarang ni, kalau dulu memanglah mungkin saya rasa sedih ke, saya rasa kecewa dan sebagainya. Sekarang ni tidak. Sekarang ni kalau orang reject saya akan rasa happy. Sebab dalam saya punya otak, bukan kau yang reject aku yang reject kau. Aku pun tak nak orang macam kau ni dalam aku punya grup. Pergi mampus kan dalam hati itu cara kita untuk bagi semangat kepada diri kita. Kalau kita ada mentaliti macam tu, kita rasa semangat dah. Bukan dia orang yang reject kita yang reject dia orang kan. Itu mentaliti kita, strong mentality, menampakkan bahawa kita dan juga Tonwau ni berada pada value yang sangat tinggi. Bukan kau tak nak dengan kami yang tak nak dengan kau. Tak kira lah anda buat offline ke, anda buat online ke, mentality tu ada dalam minda anda akan berjaya. Boleh Boleh. Dah semat dalam ni? Itu baru satu poin penting tu. Ada 316 lagi poin. Alright. Jadi sebenarnya saya bermula dekat Tonwau ni pada 1 September tahun lepas. Dan ironinya, hari ni saya cerita dengan tuan-tuan semua tentang teknik direct approach. Tapi saya bermula dekat Tonwau ini, saya menggunakan teknik online. Saya buat Facebook Ads untuk dapatkan user. Saya close user. Dan kemudian saya gunakan profile saya untuk saya dapatkan dealer. Itu yang saya buat sebelum. Dan Alhamdulillah, dengan cara tersebut dalam masa 8 bulan, iaitu dari 1 September sampailah 29 April, saya telah berjaya mencapai status branch center. Walaupun saya menggunakan teknik online, pada masa yang samalah, teknik online saya itu adalah 99%. Ada 1% saya menggunakan teknik offline pada masa ni. Cuma sekarang ni teknik offline tu dah makin banyak. Kalau dulu cuma 1%, sekarang teknik offline saya pakai lebih kurang, mungkin sudah pun menghampiri 50%. 50% secara online, 50% secara online. Dua tu, online dan offline. Ini adalah sebenarnya ini perjumpaan kita orang. Ini direct upline saya, iaitu Tuan Rosdi. Ini upline kesayangan saya ada kat sini hari ini. Branch center, iaitu Wan Najimuddin. Ini perjumpaan kita orang sebelum saya nak kickstart, sebelum saya nak betul-betul full swing buat bisnes ni. Saya jumpa dia orang ni semua sebab apa? Sebab saya nak dapatkan ilmu, saya nak dapatkan semangat, nak tahu pengalaman dia orang dulu buat macam mana. So selepas tarikh 1 September ni, saya pun buat betul-betul. Sampai hari ni lah, belum berhenti lagi buat betul-betul. Okey. Pada 15 September, saya ni banyak kena bulan September lah. Kalau orang lain nak wake me up when September end,
saya ni pula September ni dia jadi satu permulaan untuk saya. Kalau tadi saya mula buat Tone Wow 1 September tahun lepas, tapi pada 15 September tahun ini saya mula secara agresif menggunakan teknik direct approach. Dia ada cerita dia sebenarnya. Ceritanya bermula dulu tak ada. 1 Ogos yang lalu, siapa ingat peristiwa yang paling penting dalam Tone Wow pada 1 Ogos yang lalu? Lindung dilahirkan. Tuan-puan semua, apabila Lindung dilahirkan, apa tuan-puan punya perasaan? Oh, dia tu sangat happy. Okay. Selain sangat happy, ada tak lain perasaan? Kat sini tadi ada dia cakap susah nak jual. Lagi? Semangat. Oh, alhamdulillah semangat. Ada lagi yang lain? Okey lah, kita nak tengok betul ke tak betul apa yang anda cakap. 1 hari bulan Ogos Lindung keluar, betul? Sekarang adalah 4 November. Siapa dalam ni dah jual lebih 50 keping SIM card PIS? SIM card Lindung, tak kira lah Lite ke, Pro ke, PIS ke, lebih 50. Kan? Ada tak? Betul ke ni? Ada juga. Kawan, bagilah tepukan kawan kita. Kan? Ya. Sebab perasaan ni bukan tuan-puan sahaja yang rasa. Saya sendiri pun rasa perasaan. Alamak, selama-lama ni jual SIM card harga RM10. Kan? Lepas tu nak jual macam mana ni RM19.50, macam mana nak jual? Betul tak? Lepas tu SIM card BIS pula 128. Siapa ada perasaan macam tu? Kan? Majoriti ada perasaan dia. Saya pun macam tu juga tuan-puan. Tengok kita start Lindung 1 hari bulan Ogos, betul? Saya start buat kerja ni 15 September. Berapa hari tu? Sebulan lebih, 45 ataupun 46 hari. Kenapa macam tu? Saya berfikir, ya Allah, berilah ilham padaku macam mana aku nak jual SIM BIS ni. Sebab saya dah nampak di situ SIM card Lindung, terutama sekali Lindung BIS, itu yang paling best kalau kita dapat jual. Setuju ke? Setuju. Kenapa best? Hari ni kalau dapat jual 1, settle dah lauk hari ni. Kalau dapat jual 2 keping hari ni, settle bil elektrik. Macam tu lah. Maksudnya itu yang kita nak jual. Jadi dalam tempoh masa tu 45-46 hari tu, saya cubalah mohon petunjuk macam mana nak jual benda ni. Sampailah kita pergi ke Club Med ke Med Club? Club Med. Saya selalu terbalik sebutan. Club Med. Sampai di sana perhimpunan leader-leader yang banyak buat jualan dan sebagainya. So saya ambil kesempatan tu lah untuk bertanya dengan setiap leader macam mana dia orang buat Tone Wow. Semua saya tanya. Alhamdulillah masa tu berpeluang jumpa dengan Sifu Mazlan, berpeluang jumpa dengan Sifu Tahir Jana, berpeluang dengan ramai lagi yang saya berpeluang jumpa. Dan sampailah saya interview pasangan kembar, Hazril dan Arif. Tu pun lantahan. Betul lah tu nama tu. Saya jumpa dia orang. Okay, saya tanya dia orang, you all buat Tone Wow ni macam mana So dia orang cakap dia orang buat dari rumah ke rumah downline lah. Downline tu dia kumpul orang, nanti dia orang cerita. So saya tanya lagi, you all cerita apa? Kita orang cerita macam mana nak dapatkan 1K 1 bulan. So apa yang you cerita? Senang je cikgu, dia kata 1 MNP, 2 top up RM60,
3 dapatkan 5 orang, duplikasi 5. Cukup 3 level, 1,000 sebulan. Okey, jumpa dah jalan. Jumpa dah jalan, maksudnya ada dah idea tu macam mana cara nak buat. Tapi itu belum cukup. Saya fikir lagi macam mana nak, idea ni dah bagus, tapi macam mana nak sampaikan kepada orang. Saya berdoa lagi lah, berdoa sampailah saya jumpa dia punya jalan. Itulah yang saya akan sampaikan kepada anda semua pada hari ini, supaya anda tahu idea 1K 1 bulan tu berasal dari mana. Saya tak suka klaim-klaim. Itu teknik saya, no. Originalnya daripada pasangan kembar tersebut. Kita bagilah, walaupun diorang tak ada di sini hari ini, kita bagi satu tepukan kepada mereka. Jadi selepas balik daripada club match tersebut, saya pun bermulalah pada 15 September. Ini 20 keping SIM card Lindung Biz ni saya habiskan dalam masa 15 hari. Maksudnya bulan September tu lah, 15 hari bulan sampai 30 September. Tapi 20 keping ni bukan semua direct saya. Yang direct saya dapat close lebih kurang 12 sahaja. Yang 8 lagi tu adalah yang saya dah sponsor, dia nak simpan stok. Tapi 12 keping pun darab 50 cukup kan? Lepas bil elektrik. Itu memang kuat makan elektrik lah tu. Kan? Maksudnya lepas. Dan alhamdulillah secara konsisten sampai hari ini, saya memang setiap minggu akan restock 7 keping SIM card Lindung Biz. Hari Isnin saya mesti datang HQ untuk restock 7 keping. Kadang-kadang tak sampai hari Ahad, hari Jumaat dah habis, kena restock lagi. Kenapa saya buat macam tu? Ini sebenarnya, kalau anda nak tahu semua, ini adalah salah satu teknik untuk push diri sendiri. Kalau kita ada 7 keping bermula pada hari Isnin, apa yang perlu kita punya perasaan kita kalau kita bawa SIM card Lindung Biz 7 keping? Dalam hati kita kena ada rasa apa? Satu hari ni mesti 1 keping habis. Satu hari ni mesti 1 keping habis. Itu kita punya perasaan. Kena ada macam tu. Kalau hari tu tak kurang 1 keping, saya akan kena anxiety. Itulah yang dinamakan sebagai sales anxiety. Anxiety bila tak dapat sales. Bagus ke tak bagus? Untuk saya bagus lah. Sebab esoknya saya akan gandakan lagi usaha untuk close 2 SIM card. Minggu ni tadi pun alhamdulillah hari Isnin saya dah restock 7. Saya restock hari Isnin 7, tapi pada hari Rabu dah habis. Hari Rabu dah habis. Tahu kenapa? Sebab ada seorang dealer yang saya baru sponsor minggu lepas, dia restock 10 keping. Orang Kedah, dia tak ada kat sini lah. Agent insurance. Dia terus order dengan saya 10 keping. So saya habis. Jadi hari Khamis hari tu saya restock lagi 6 keping hari Khamis hari tu. Tapi 6 keping tu hari ni tinggal 2 keping je lagi. Seronok tak macam ni? Jadi anda nak tahu rahsianya, kita dengar satu persatu lepas ni. Ini antara customer yang saya pernah cerita pasal. Sebelum ni saya panggil sebagai 1K 1 bulan. Tapi sekarang ni saya dah rebrandkan sebagai TSA. Mesti ramai yang nak tahu TSA tu apa, cikgu? Ke tak ada kat sini yang nak tahu? Okey, sebenarnya TSA ke 1K 1 bulan ke benda sama juga. Sebab saya cerita benda sama. Macam mana nak dapatkan 1K 1 bulan. TSA ni adalah cara kita buat marketing. Anda boleh je buat TSA ke RXZ ke
ABC ke, Y16 ke, Y suku, S16 ke, whatever anda nak, semua boleh. Itu adalah marketing. Okay, saya nak share satu tips marketing kepada anda semua. Anda dengar tak? Apabila kita buat marketing, anda kena faham dua benda. Satu adalah marketing, satu adalah sales. Marketing ni maksudnya anda buat aktiviti itu untuk mendapatkan leads, untuk mendapatkan prospek, belum close lagi. Prospek ni anda daripada prospek tukar kepada customer ataupun buyer, itu adalah proses buat sales, buat jualan. So hari ni saya nak share kepada anda satu tips macam mana nak buat marketing yang power, yang bagi impact. Dah ready? Cara powerful, salah satunya nak buat marketing untuk orang macam kita ni yang jadi agent dan sebagainya, adalah kita jangan bagi semua. Jangan bagi semua. Dia ibarat macam orang selak kain kan, selak sikit-sikit. Yang tengok tu teruja tak? Teruja. Apa lagi? Dia selak lagi. Jangan selak habis. Kalau dia tak selak sikit-sikit, dia terus buka, dah. Ada teruja lagi tak? Tak ada dah. Saya cuba nak bagi analogi yang mudah difahami. Boleh pakai ke analogi tu? So, sama juga apabila saya sebut TSA, berapa orang di sini yang rasa nak tahu sangat apa tu TSA? Secara jujur, angkat tangan. Ramai kan? Yes. Saya dedahkan tak kepada anda? Tak. Orang tu cuma akan tahu kalau dah jumpa saya untuk prospek lah. Tapi hari ni saya bagi tahu anda, TSA tu dia boleh jadi macam-macam. So paling simple TSA adalah the storytelling arts. Apa yang saya nak cerita anda pada hari ni, itulah teknik dia. Oh, dah. Ada rasa macam tu tak? Oh, dah habis. Habis. Tengok, dia tak ada minat lagi dah, betul? Tak. Yes. Marketing macam tu. Jangan dedahkan everything. Kena simpan sikit-sikit. Taklah, ini maksud saya untuk anda sendiri, untuk anda tarik prospek. Kalau anda sudah dedahkan semua prospek pun tengok, alah. Sedangkan prospek tu tak betul-betul tahu. Dia tengok, oh, alah, kita orang pun boleh buat macam tu. Oh, macam tu je. Dah. Dia tak ada satu semangat nak tahu. Kita nak close pun jadi susah. So, you all buat marketing, kena pandai-pandai lah. Prospek dah datang kepada anda, baru anda cerita secara detail. Dapat sesuatu? Mahal ya? Ini adalah sebahagian daripada yang saya jumpa dari awal lah. Saya bercerita tentang satu kes satu bulan masa tu. Sekarang ni saya sebut TSA. Okey, yang paling penting di sini, sebelum anda nak buat apa-apa, sebelum nak mula apa-apa, anda kenalah mempunyai satu mindset yang sangat bagus. Okey, saya bagi contoh sebelum saya cerita apa mindset yang nak kena ada. Okey, sebelum ini, apabila orang reject saya akan rasa sangat-sangat kecewa, sangat sedih. Sebab apa? Sebab saya rasa macam saya yang bersalah. Macam saya rasa saya ni tak bagus, sebab tu dia reject saya. Itu yang perasaan saya sebelum ni. Tapi sekarang, kalau orang reject, no problem, saya tak rasa apa pun. Sebab apa? Sebab saya sudah tukar mindset saya. Kalau sebelum ni saya rasa orang reject tu disebabkan kelemahan saya, disebabkan saya tak bagus. Sekarang ni orang reject bagi saya adalah itu proses penapisan, ataupun dengan kata lainnya, Tuhan sudah tolong saya. Tuhan sudah tolong saya jauhkan orang-orang yang tidak bagus daripada saya punya group. Itu saya punya mindset. So apabila ada orang reject, saya gembira sebab orang ni tak sesuai untuk saya punya team. Itu mindset yang ada pada saya sekarang. So
no problem pasal rejection. Itu satu cerita. Ada satu lagi cerita berkaitan dengan mindset juga. Siapa di sini pernah sponsor pemandu Grab? Pemandu Grab, apabila kita ajak dia orang ni buat bisnes, apa dia orang selalu bagi tahu? Ada masa. Kan? Yes. Tapi saya ada satu dealer yang juga pemandu Grab, dan hampir setiap hari dia ada sponsor orang SIM kad lindung. Kalau pemandu Grab lain, mereka cakap mereka busy. Tapi dia lain. Dia cakap apa? Itu adalah peluang. Sebab hari-hari dia dapat pelanggan. Pelanggan tu lah prospek dia. Cuma dia kena ada password untuk buka, daripada dia sembang-sembang biasa dalam Grab tu kepada dia cerita pasal tone wow. Password tu saya akan bagi anda selepas ni. Okey. Jadi apa yang kena ada mindset dalam diri kita semua? Yang pertama sekali adalah kita kena faham kejayaan kita sekarang ni sebenarnya kita buat sales. Dan kejayaan sales ini adalah kejayaan yang sangat berpotensi. Majoriti jutawan dalam dunia ini lahir daripada bidang sales. Kita sendiri kadang-kadang yang menyebabkan kita ni rasa susah nak buat bisnes kita, malu nak berjumpa orang dan sebagainya, sebab kita sendiri yang melihat sales ni sebagai something yang rendah-rendah, something yang macam dah last lah, orang tak nak. Itu kalau kita fikir macam tu habis. So sekarang ni kita kena faham bahawa sales ini adalah kejayaan yang berpotensi. Macam mana kita nak dapat feel tu? Cara kita nak dapat feel ni adalah, kalau saya suka tengok video TikTok daripada sales trainer dan juga sales, orang-orang bidang sales lah. Yang banyak saya jumpa adalah dari bidang insurans dan juga daripada bidang rent. Walaupun dia orang tu lain bidang daripada kita, tapi apa yang dia orang cakap tu boleh memberikan inspirasi kepada kita. Itu salah satu cara tu. Okay. Yang keduanya adalah, ketahuilah bahawa sales ini adalah kategori high income skill. Siapa yang ada skill dalam bidang sales, dia akan dapat income yang tinggi. Sebab kalau company pun, dia orang akan perlukan orang yang pandai buat sales. Mana-mana company, dia orang nak orang yang pandai buat sales. So kita kena nampak macam tu. Dan seterusnya, kita juga kena faham, kena betul-betul hayati bahawa Tone Wow ini adalah bisnes yang terbaik. Terbaik di sini bukanlah bermaknanya kita boleh sapu semua orang, bukan. Terbaik ini adalah terbaik untuk orang yang sesuai ataupun untuk orang yang tertentu. Dan untuk kita sendiri, of course, kita mesti rasa Tone Wow ni adalah bisnes yang terbaik. Bila anda boleh check sama ada anda rasa Tone Wow ni baik atau tidak baik? Apabila anda berjumpa dengan prospek. Okay? Apabila anda berjumpa dengan prospek, anda cerita pasal Tone Wow, tiba-tiba prospek cakap sesuatu, sama ada prospek tu cakap bisnes dia lebih baik ataupun dia cakap bisnes Tone Wow ni tak bagus. Pada masa tu apa anda punya perasaan? Mulut anda boleh cakap macam-macam. Anda tak setuju dengan dia dan sebagainya. Boleh, mulut ni boleh keluar. Tapi dalam hati anda saja yang tahu. Kalau dalam hati anda sendiri akan rasa dia kutuk-kutuk Tone Wow ataupun dia cakap bisnes dia lebih baik, dalam hati anda pun rasa, oh lah, betul lah. Dalam hati anda lah. Tapi mulut anda cakap, mana ada, tak ada lah. Itu mulut. Tapi hati anda, oh, betul lah. Anda rasa apa yang dia cakap tu betul. Itu menunjukkan kita belum lagi dapat rasa Tone Wow ni adalah yang terbaik. Anda mesti dapat rasa Tone Wow ni terbaik. Siapa dekat sini ada pengalaman pernah jumpa dengan prospek cakap sesuatu anda rasa down? Siapa pernah ada pengalaman macam tu?
Angkat tangan. Ramai. Okey, saya ambil satu contoh. Tuan berbaju merah, nama apa Irwan. Okey, Tuan Irwan, apa yang prospek tu cakap pada tuan pada masa tu yang buat tuan rasa down? Oh, business sense, betul sikit-sikit. Dia cakap macam tu. Okey, nice. Tuan rasa down lah lepas tu? Rasa juga sikit. Okay. Kita rasa down tu sebab apa? Sebab kita setuju dengan apa yang dia cakap. Tapi sebenarnya kalau kita ada mindset Tuan Wow ni adalah yang terbaik, insyaAllah kita boleh jawab dia. Macam ni lah, kalau saya lah jumpa situasi macam tu, betul lah hang cakap, memang business ni sense. Saya ingat kedai runcit, Speedmart, apa semua-semua tu, dia punya untung tu besar untuk satu item produk. Sense juga. Tapi sebab dia ramai customer berulang-ulang beli dekat situ, dia untung jadi besar lah. Sama lah, Tuan Wow memang untung sense. Tapi kalau hang dah ramai subscriber, kalau hang ada 10,000 subscriber, berapa dapat? Tunjuk ke dia. Cuba kira 10,000 kali RM60 kali 10%, berapa jawapan? Berapa? 60,000. Anda buat kerja tu satu kali, tapi 60,000 tu berkali-kali. Nampak tak? Apabila anda sudah rasa Tuan Wow ni adalah bisnes yang terbaik, anda boleh switch. Okay, saya ambil contoh satu lagi. Suka tak contoh-contohnya ni? Sebab ni real, sebab saya sendiri memang berada di medan perang. Perang lah kan, perang Tuan Wow kan, berjumpa dengan prospek. Okey, kita ambil contoh kat sini dia ada kalangan. Siapa lagi? Ada? Kat sini lah yang bertopi. Tuan nama apa? Azri. Okey, Tuan Azri, apa yang prospek pernah cakap dekat tuan membuatkan tuan rasa down? Online slow. Okey, lagi? Tu je. Alright, macam ni lah. Saya akui Tuan Wow ni dari segi lain bukanlah yang terbaik. Tapi sebenarnya Tuan Wow ke Maxis ke U-Mobile ke, semuanya ada tempat dia strong, ada tempat yang tak strong. Cuma sekarang ni saya nak tanya tuan balik. Kalau setiap bulan tuan boleh dapat 1K extra setiap bulan, line slow tu ya kan? Itulah. Nampak tak? Dia sendiri boleh fikir. Faham? Yes. Kita kena cari mana kita punya kekuatan. Jangan fokus pada kita punya kelemahan. Bukan Tuan Wow saja, diri kita sendiri. Diri kita sendiri pun kita ada kekuatan kita, ada kelemahan kita. Saya sebenarnya, kelemahan saya adalah saya pun introvert. Mungkin ramai yang tak percaya saya introvert sebab tengok saya bercakap dekat video, tengok saya boleh berceramah depan ni, mungkin anda fikir macam tu. Tapi itulah asal diri saya. Tapi sebab saya ada satu mindset, memang tu kelemahan, tapi saya faham disebabkan kelemahan itulah saya kena cari solution. Macam mana orang introvert pun boleh buat sales. Kalau saya jumpa solution ini, apa yang boleh berlaku? Saya boleh bantu lagi ramai orang introvert. Dalam dunia ni, orang introvert ke orang extrovert yang ramai? Itu saya punya market lah. Saya dah jumpa solution. Saya boleh ajar dia orang, saya boleh tunjukkan jalan pada dia orang. So benda tu saya akan share sebentar lagi. Jauh betul. Tak sampai lagi kan? Tak apa, mindset dulu. Okey, bisnes Tuan Wow bukanlah untuk semua, hanya untuk mereka yang special sahaja. Sebab itulah kalau anda ada mindset ni, anda tak perlu kecewa pun orang reject anda. Sebab bukan anda tolak Tuan Wow, tapi Tuan Wow yang tolak anda. Sebab Tuan Wow ni hanya untuk mereka yang istimewa. Dia sebenarnya motivasi kita, semangat kita dan sebagainya sangat berkait rapat dengan kita punya mindset. Itu je.
Kalau anda ada mindset yang betul, anda tak ada masalah berhadapan dengan apa-apa pun. Anda bermasalah sebab ada masalah dari segi mindset, itu sahaja. Okey, rejection adalah sebahagian daripada proses. Maksudnya kita memang kena rempuh. Kalau anda dah bersedia macam tu, anda tak perlu takut dah. Dah tahu dah, memang perlu berhadapan dengan rejection. Yang jadi masalahnya adalah ramai di antara kita memang takut dengan rejection, tak nak terima rejection, tak nak orang reject kita. Sebab tu apabila ada orang reject kita, kita akan rasa sangat-sangat kecewa. Tapi kalau kita tahu rejection tu adalah sebahagian daripada proses untuk kita berjaya, kita terima rejection, kita akan rasa yes, satu rejection dah makin dekat kepada kejayaan. Makin banyak rejection, makin dekat kepada kejayaan. Orang reject lagi, yes, dua sudah saya punya rejection, makin dekat kepada kejayaan. Kalau kita ada mindset macam tu, dia tak jadi masalah. Kita akan lama-lama kita tak rasa apa dah. Alhamdulillah lah, untuk diri saya sendiri memang saya rasa macam tu. Yang lucunya kan, dia lucu jugalah apabila saya berjumpa dengan prospek sekarang ni. Apabila prospek tu reject, apa yang dia buat? Tidak, saya tak tahu. Bagus betul kan? Kampam dia betul juga kan? Saya biasanya apabila prospek tu reject, okay, dia sendiri yang akan keluar macam-macam. Dia cakap, saya ni susah lah, saya tak ada masa, saya ni. Dia cakap banyak benda, dia cakap banyak benda. So saya dengar dia. Dia seolah-olah pada masa tu sebenarnya dia sedang apa? Meluahkan perasaan dia dan menunjukkan diri dia yang sebenar. Tak apalah, saya biarkan dia bercakap. Tapi dalam hati saya cakap apa? Aku tak nak orang macam kau juga. Aku bercakap susah. Ya, banyak sangat alasan. Saya tanya anda nak tak ahli-ahli dalam grup anda orang yang banyak alasan? Mesti tak nak, betul tak? Jadi bersyukurlah pada Tuhan sebab dah tunjuk kepada kita, oh, ini orang banyak alasan. Tak nak. Senang kan macam tu? Itu cara. Okey. So, faham? Alhamdulillah. Lama betul nak dengar cakap faham tu. Jadi apakah kelebihan? Jadi ini pun satu benda kalau kita nak buat direct approach ni dengan lebih semangat. Dengan kita memahami apakah kelebihan direct approach. Okey, yang pertama adalah direct approach ni market dia luas. Walaupun pengguna Facebook dekat Malaysia ni lebih kurang 19 juta, tapi adakah 19 juta orang tu sentiasa buka Facebook? Tidak. Yang betul-betul aktif berapa juta je. Jadi yang tak buka Facebook tu lebih ramai. Jadi market dia lagi luas. Kalau tak percaya, lepas ni kadang waktu rehat ke ataupun waktu habis masterclass, anda keluar saja, nampak saja ada benda yang berjalan dengan dua kaki, bernafas dengan dua hidung, melihat dengan dua mata, pergi tegur dia. Tak payah fikir nak close, tak payah fikir, pergi tegur je, cakap, Cik dah pernah dengar Torwau tak? Agak-agak apa jawapan dia orang? Itulah bukti market ni masih lagi luas. Tak ada sinar harapan ke kat situ? Satu lagi adalah direct approach. Kita nak convince prospek tu lebih mudah sebab two-way communication. Yang ketiga adalah kita boleh dapat feedback lebih cepat. Dia nak ke, dia tak nak ke, kita terus dapat. Kalau kita close menggunakan WhatsApp, blue tick. Satu malam tu pun kita tak boleh tidur. Ini nak ke tak nak? Macam mana? Itu tak sakit hati lagi. Yang sakit hati lagi apa dia? Okey, lepas ni tuan bagi ni saya bagi nombor akaun. Okey, dia reply kat situ. Lepas okey tu, alamak, bila nak bagi receipt? Kan? Esok hari tuan, dah bank in ke? Geri. Nampak tak? Lambat nak dapat dia punya feedback.
feedback. Kalau direct approach, dia bagi feedback terus. Kita boleh tahu terus dia ni nak ke tak nak. Nak, okey, aku ambil. Tak nak, okey. Dan satu lagi, secara direct approach, trust lebih tinggi sebab dia nampak muka kita. Sebab kadang-kadang dalam online ni orang tak nampak sangat, jadi mungkin kadang-kadang bermasalah. Dan satu lagi adalah faktor personal touch. Bukan kita sentuh-sentuh dia jangan buat hal. Cikgu Adi cakap personal touch, kenalah sentuh-sentuh orang. Bukan tu maksud dia. Maksud personal touch ni adalah dia dapat rasa kita punya concern. Sebab tu anda kena ingat, apabila buat bisnes Stonewall, anda sepatutnya lah bukan fikir pasal anda punya jualan. Kalau anda fikir anda punya jualan saja, memang anda nak menjual tu susah. Anda akan dapat tentangan yang sangat-sangat kuat sebab anda fikir tentang diri anda. Sebaliknya, kalau anda nak buat bisnes ni, anda kena fikir adalah tentang prospek. Prospek ni masalah apa? Sebab tu saya kalau berbual dengan prospek kan, saya nantilah teknik tu saya ada tunjukkan. Yang saya selalu cakap macam ni, tuan, katakanlah saya dah bersembang dengan dia kan, tuan, saya nak tanyalah, kalau tuan ni ada 1K extra tiap bulan tuan nak buat apa dengan duit tu? Saya macam yang saya jumpa semalam, dia leader multi level, dah banyak duit pun, dah 5 figure income dah dekat multi level dia tu. Tapi dia jumpa saya semalam, petang semalam. Saya tanya dia, tuan, kalau tuan ada extra 1K 1 bulan kan, tuan nak buat apa? Walaupun dia dah banyak duit, extra 1K 1 bulan tu dia macam-macam dia cakap. Nak beli emas lah, nak simpan macam-macam. So dia ada keperluan. So kerja kita adalah untuk tolong dia supaya dia boleh dapat 1K, supaya dia boleh beli emas. Malam tadi saya buat presentation secara online. Prospek saya tu, dia bayar handphone setiap bulan. Dia ada 2 handphone, dia bayar setiap bulan boleh beli 1 gram emas. Ya, dia bayar 350 sebulan. Satu dia pakai line Maxis, satu lagi line U-Mobile. Dua tu 350 tuan-tuan. Saya cakap dengan dia, tuan, 350 ni kan, tuan boleh beli emas 1 gram 1 bulan tau. Yalah, tuan nak tak kalau saya tunjukkan cara supaya tuan tak payah bayar handphone dah. Nanti duit 350 ni boleh guna beli emas. Nak. Senang tak kita cerita? Senang cerita. Maksud saya adalah kita punya concern tu adalah kita punya prospek. Kita kena faham apa yang dia nak. Kita kena faham apa masalah dia. Barulah senang kita bagi solution. Dan satu lagi, kalau kita buat secara direct approach ni, bonding kita lebih kuat dengan kita punya group. Sebab kita berjumpa. Pernah tak sepanjang anda career anda, kejayaan anda buat Stonewall ni, anda ada group, sampai satu tahap ada ahli grup anda ni sudah macam tidak dapat dihubungi. Anda WhatsApp dia pun belum tik saja. Anda call pun memang dia tak angkat, silap-silap dia dah block anda. Ada tak? Pernah tak berlaku? Kadang-kadang benda ni berlaku disebabkan kita tak ada bonding dengan dia. Ini biasanya berlaku kalau kita dapat prospek tu tadi secara online. Kita close pun secara online dan kita tak pernah berjumpa. So dia punya bonding tu kurang. Bukan maksud saya tak boleh je, tak ada masalah. Tapi di situlah dia punya kekurangan dia. Jadi kalau kita buat direct approach ni, bonding kita dengan kita punya group tu lagi kuat. Itu maksud saya. Baik. Barulah kita masuk kepada topik sebenar yang kita nak sampaikan. Ada 1 jam untuk saya sampaikan.